Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama pada pagi ini sebagaimana yang kita rencanakan bahwa insyaallah hari ini kita akan terjemah muka surat akhir bagi juzuk yang kedua. Dan pada ayat yang ke-249, satu ayat yang panjang, mungkin kita akan habis minggu depan, kita set bagi 3. Ini saya akan bacakan mungkin 2 atau 3 jumlah. Dan pada slot akhir nanti saya akan menjemput salah seorang pelajar saya, Ustaz Amir Maslan bin Abdullah daripada Pulau Pinang, yang beliau ngaji dengan saya berkhidmat di Baitul Ihsan di Taman Maluri, Kuala Lumpur. Dan ketika saya buat program daurah intensif, beliau ada terlibat sama. Dan insyaAllah kita akan dengarkan perkongsian daripada beliau nanti. Ada slot akhir nanti, saya akan sekitar 15 minit sebelum kita surai nanti. Dan saya akan jemput beliau untuk berikan tausiah. Dan semua, seorang anak muda yang berwawasan, anak muda yang punya bakat, punya kemauan yang tinggi. InsyaAllah, nantikan detiknya nanti. Sebelum itu kita akan terus kepada program kita ini. Saya jimatkan masa, sekarang 8-9 minit. Saya terus kepada pelajaran. Jadi apa khabar semua yang sedang menonton? Ada 60 orang yang sedang menonton dan saya tak sempat nak menyapa kepada semua yang memberi komen di sini. Terlalu ramai. Terima kasih. Yang penting orang Pulau Pinang ini kena ada. Ustaz Amir Maslan daripada Balik Pulau. Kalau tak silap saya, daripada Pulau Pinang. Balik Pulau. Orang Balik Pulau, panggil kongsi, jangan lupa. Tunggu. Kita terus kepada pelajaran ini. Ayat yang ke-249. Sedia semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talut bil junud, jumlah, qala innallaha mubtaliikum binahar. Kemudian faman syariba minhu
Itu jumlah. Walaysa minni. Jumlah. Man lam yat'amhu. Satu jumlah. Innahu minni illa man. Satu jumlah. Ightarafa ghurfatan biyadi. Satu jumlah. Faman syarib fasharibu minhu illa qalilan minhu. Satu jumlah. Sampai sini saya jangan. Saya kira sampai minhum saja. Jumlah yang lain kita akan sambung. Atau igtarafa ghurfatan biyadihi. Sampai sini. Kita tengok waktu berjalan macam mana. Sekarang soalan saya. Ayat ini bermula dengan fa. Fa huruf permulaan, huruf istinafiah. Dia sebagai satu fasihan dalam bahasa Arab. Wa, fa tu untuk permulaan ayat lama. Apa yang anda dapat share maklumat tentang lama? Apa info yang datang pada anda? Anda dapat berikan komen di sini. Belum komen sekarang? Tengok. Sebelum saya tutup, saya jawab salam kepada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salim farabitah, bukan. Bukan farabitah. Itu fa permulaan. Fa nafiah, permulaan. Istisna, pengecualian. Zaraf zaman, mana itu zaraf zaman? Lama manakala. Okey, boleh zaraf zaman. Naf, ya. Nurani, Mainos, Fat, istinaf, lama tu. Kalau saya lama tu. Ini Zaim Noah, ayat 249. Lama. Zaraf manakala, zaraf zaman. Lama ni apa je? Apa yang datang? Pertama dari sudut makna. Kita kena tahu apa maklumat, makna dia apa. Lama ni ada 3 makna. Lama ada 3 makna. Dia ada 3 makna. Makna daripada 3 yang mana satu makna yang kita nak kena sesuaikan ni. Apakah makna yang sesuai pada lama ni kita nak letak ni? Lama dia boleh manakala. Lama boleh juga bermakna belum lagi. Lama juga boleh makna melainkan. Ada 3 makna. Anissa Mak Jonas, syarat. Ada tu syarti. Lama ada 2 jumlah. Ya, Habis Zayah ya. Ada 2 jumlah. Kalau lama tu ada tu syarti ada 2 jumlah. Kalau lama belum lagi, dia jadi jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Lama melainkan mesti ada huruf nafi di awal dia. Istilah zarf zaman. Ni info. Salama Harun daripada Singapura. Ya. Salam Harun. Ya, daripada Singapura. Lama manakala. Ya, lama kalau awal ayat biasanya dia manakala. Kalau lama belum lagi huruf jazam, dia duduk di sebelah fi'il mudhari'. Lepas dia diikuti dengan fi'il mudhari'. Itu lama belum. Dan fi'il mudhari' tersebut berhukum jazam. Fi'il mudhari' tersebut hukum di jazam. Tatkala, kalau tatkala kita selalu terjemahkan iz, tatkala. Ibu Kamariah adalah kanan, iz kalau kita terjemahkan tatkala ataupun ketika. Lama kita terjemahkan manakala. Kalau duduk di awal jumlah dan jumlah tersebut selepasnya diiringi 2 jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Kalau lama ada tu syarat. Kalau lama belum lagi, selepas dia 1 jumlah saja. Jumlah fi'il apa tu? Dan jumlah fi'il tersebut fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' tersebut mudhari' majzum. Lama belum lagi. Kalau lama melainkan, dia letak di tengah-tengah ayat. Lama melainkan letak di tengah-tengah. Dan diawali dengan huruf nafi. Antaranya dalam surah Yasin baru terjemah. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun.
Wa dan in tidak. Kullun masing-masing. Lama melainkan. Jami'un ladaina. Kesemuanya di sisi kami. Muhtarun adalah orang-orang yang diperhatikan. Lama yang terkini kita jumpa makna dia. Lama melainkan. Yang mengikuti kelas Yasin nampak. Oh, ada lama melainkan. Ingatkan illa melainkan. Lama juga mana melainkan. Satu. Lama di awal ayat ya. Ni manakala ni. Ada tu syarti. Dan dia juga zaraf. Bila ada tu syarti, ada dua jumlah. Jumlah pertama, tak kira lah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah pertama tu kita namakan jumlah syarat. Jumlah kedua, jumlah jawab. Oleh kerana dalam Quran tu panjang, tahu kita mana nak stopkan dia. Ini saya dah siapkan. Dalam buku saya dah potong-potongkan. Saya dah cerai-ceraikan jumlah supaya terbiasa dengan jumlah fi'liyah, terbiasa dengan jumlah ismiyah. Dalam live saya ini saya akan haluskan lagi. Okey. Maaf sekejap. Biasalah. Studio tak ada ni macam inilah. Studio dalam rumah. Jadi. Okey. Falamma bermula daripada fasala Talut bil junud. Ini satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat, bukan syarat dan jawab syarat. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Anisah Muhammad Jonas. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Ya, Farida Salim. Ya, Kak Dah, betul. Jumlah syarat dia menggunakan fi'il madhi, fasala. Fasala ni fi'il madhi sampai bil junud. Ini jumlah syarat menggunakan fi'il madhi. Artinya jumlah fi'liyah. Jumlah syarat dia jumlah fi'liyah. Bermula dengan fasala, fi'il madhi. Ikan fasala telah keluar. Telah keluar dia. Fasal asalnya munfasil. Ingat domir munfasil, domir yang berpisah, keluar tu. Tema keluar ataupun meninggalkan. Talut meninggalkan oleh Talut dan bersama tentera. Bil junud dengan tentera-tentera. Bil junud. Ya, jumlah syarat dan jumlah jawab. Fasalah al-madi, ya, fi'lun madi, ya. Salam Harun. Salam rasa daripada Singapura. Tak siap saya. Falamma fasala Talut bil junud, maka manakala telah keluar oleh Talut dengan tentera-tentera, koma, ada fi'il dan ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Fa'il ada dua jenis. Ada zahir, ada mudmar. Ada zahir, ada mudmar. Bila fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang di dalam dia ada dhamir mustatir tawazan, ya, ada dhamir mustatir tawazan. Okay. Bila dalam fi'il yang menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir tawazan, maka biasanya akan diiringi dengan fa'il zahir. Biasanya akan disertakan dengan fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Maka Talut itu adalah fa'ilnya. Talut adalah fa'il zahir. Jangan lupa tambah oleh pada terjemahan Talut. Telah keluar oleh Talut. Talut isim. Tapi dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kenapa? Dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Isim ada alif lam. Kalau tak ada alif lam kena ada tanwin. Kenapa? Tolong komen. Fa'il. Fi'il. Anissa membuka. Fi'il
Fi'il, fi'il perbuatan, fa'il pembuat. Fa'il zahir. Talut fa'il zahir. Ya. Harif Ibnu Harif Ibnu Ayub is watching. Oh, Ustaz Harif ada ni. Masya Allah. Dia mudah. Masuri Muhammad Syed kata. Bukan. Mamnu' minas saraf. Ya. Anis Amnua. Mamnu' minas saraf. Dah keluar oleh Talut. Ya dah tak perlu lagi. Ya betul. Azim Abdullah. Domir mustatir itu tak perlu lagi. Maka manakala telah keluar oleh Talut, Talut itu ghairu munsarif. Ya. Mamnu' minas saraf pun ya. Ghairu munawan pun ya juga. Atau ismul ladzi la yansarif pun itulah juga nama dia. MMS, mamnu' minas saraf. Lama syafam. Aizat Ahmad daripada Bayan Baru. Cik Jah, Kelantan. Semalam kita dekat Baru. Tak jumpa. Tak nak jumpa. Ghairu munsarif, ya. Ini satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, fasalah, ada fa'il zahir, talut, dan ada murakab jari. Atau ada jar wa majrur. Bil junud, dengan tentera-tentera. Ini jamak taksir, tentera-tentera. Kalau tentera, jundun. Jundun, tentera. Junud, tentera-tentera. Okay. Kalau Junaid, isim tasghir. Tentera kecil. Tentera yang kecil. Kalau kitab, sebuah kitab, isim tasghir. Kitab kecil. Kalau Umar, kalau Umair, Umar kecil. Itu semua ada isim tasghir namanya. Junud jadi Junaid. Okey, baik, seteruskan. Ini jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia, qala innallaha mubtaliikum binaharin. Ya. Jawab syarat. Jumlah fi'liyah juga. Jumlah fi'liyah juga. Kenapa? Sebab diawali dengan fi'il. Qala, telah berkata oleh ia. Bukan tak jumpa Ustaz, kena teman suami masuk. Tak apa, Cik Jah, tak apa. Saja je. InsyaAllah. Nanti lain kali kita boleh jumpa. Yang penting, tugas anda, tugas puan tu lebih utama tu. Temankan suami, dibuat. Semoga Allah sembuhkan. Kita doakan sama-sama. Semoga suami Cik Jah Jusoh akan bertambah sihat. Allahumma rabban nas asbil ba's. Bihi anta syafi. La shifa'a illa shifa'u. Shifa'an la yughadiru saqaman. Nas'allahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'allahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'allahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. InsyaAllah semoga Cik Jah dalam keadaan kesibukan uruskan suami dapat terus juga dapat ikut program kita. Alhamdulillah. Satu nikmat yang besar yang Allah berikan untuk Cik Jah Jusoh. Baik. Kita ni berkenalan, kita belajar dalam alam maya. Kita tak pernah bersua muka. Tak bertemu muka pun. Alhamdulillah, tapi kita terasa dekat. Bila saya ke Kelantan, saya terasa ramai yang datang, ramai yang bertemu, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang di Kota Baru, teman-teman di Bungun juga, di rumah Ibu Zahara Omar, teman-teman sekitar Bungun semua datang. Allah. Begitu juga saya teringin juga nak bertemu dengan pelajar-pelajar di Perlis, di Penang, di Kedah, dan semua ada, masuk di Johor Bahru dan Singapura. InsyaAllah, satu hari nanti Allah akan temukan kita nanti. Baik, seterusnya, saya nak sambung pada jawab syarat dia, jumlah fi'liyah. Allah telah berkata, fi'il madhi. Alih ia, fa'il. Apa berkata ni? Ia di sini.
Tak ada fa'il zahir pun. Ustaz kata kalau ada dhamir mustatir jawazan, mesti ada fa'il zahir. Kembali pada siapa ni? Siapa dia? InsyaAllah, insyaAllah. Pergi jauh beritahu Ustaz. InsyaAllah. Okay. Soalan kita. Inna Allah qala telah berkata oleh ia. Mana fa'il dia? Ustaz kata kalau biasa kalau fa'il madi yang punya dhamir mustatir jawazan ada fa'il zahir. Ini tak ada pun. Talu. Dia kembali pada talu. Kembali pada talu. Tapi talu tu bukan fa'il pada qala. Talu tu adalah fa'il kepada qasala. Sementara dalam qala fa'il dia adalah dhamir mustatir jawazan. Huwa tu yang jadi fa'il dia. Dhamir huwa tu kembali pada talut. Jadi tak perlulah fa'il zahir. Talut tu dah sebut. Cukup fa'il dengan dhamir mustatir jawazan saja. Telah berkata oleh ia. Jangan lupa oleh ia. Yang telah berkata oleh talut pula nanti. Nanti kalau telah berkata oleh talut, qala talutu. Tak ada fa'il zahir tu. Ini fa'il dia dhamir mustatir jawazan. Dhamir huwa yang jadi fa'il. Apa yang talut ucapkan, ini ucapan talut. Ucapan talut dalam sebentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah ismi. Apa? Jumlah ismiyah yang menjadi makulul qaul kepada talut. Dialog yang diucapkan oleh talut itulah. Ya, jumlah ismiyah Luqman Muhammad Taib. Doktor, bakal doktor kita, Dr. Luqman. Doktor fizik, doktor matematik. Allah. Ya, jumlah ismiyah yang ada inna. Ini menjadi makulul qaul. Jumlah ismiyah ini menjadi makulul qaul. Terima kasih kepada semua yang bijapan. Fatimah, Makcik Fatimah, Kamaria adalah kanan, Anisa M. Noah, Hartini Ibrahim, Aminah Irfan, Nurmah Ramli, Ustatir Hoya, Salam Harun, Aridah Salim, Anissa Muhammad Junus. Alhamdulillah. Anissa M. Noah. Terima kasih kerana respon. Nurmah Ramli. Ya. Jumlah ismiyah ni menjadi makulul qaul kepada qala. Ini ucapan yang talut ucapkan. Dialog ini dirakamkan. Allah rakamkan serupa yang diucapkan oleh talut tanpa diubah. Innallaha mubtalikum binhar. Sesungguhnya Allah, tolong terjemahkan. Tolong terjemahkan. Kalau mubtada khabar, asalnya Allahu mubtada. Tapi dikarenakan inna, mubtada berubah jadi isim inna. Allahu asalnya berubah jadi Allaha kerana pengaruh inna. Ya, Rin Hasan kata jumlah ismiyah itu menjadi makulul qaul. Betul. Tolong terjemahkan. Saya nak tengok terjemahan. Tolong. Saya nak tengok. Yang jarang terjemahan ni saya nak tengok. Nur Aini Muhammad Ali. Salam Harun tengok macam mana orang Singapura terjemah ni. Kita pun teringin juga nak tengok terjemah orang Singapura ni. Sesungguhnya Allah adalah yang menguji kamu. Anissa Muhammad Junus. Masya-Allah. Sesungguhnya Allah Faridah Salim. Adalah. Adalah. Nadirah Muhammad. Allah menguji kamu. Nadirah daripada mana ni? Ini Nadirah ni orang baru ni. Sesungguhnya Allah menguji kamu. Ini orang Singapura ni. Ini. Sesungguhnya Allah ialah adalah yang menguji kamu. Okey. Ada sikit tu. Bolehlah tak apa. 90 markah. Yang menguji akan kamu, Marin Hasan dah tambah akan tu. Okey, Kamaria Dola kanan. Adalah yang menguji akan kamu, insya-Allah. Pengaruh inna jadi Allaha, bagus. Tambah adalah satu bagus. Tambah akan pun bagus. Mubtalikum. Tambah akan pun bagus. Ada sebab dia, kita akan beritahu sebentar lagi. Baik, masya-Allah. Semua bagi respon. Sungguh Allah adalah yang menguji akan kamu, ya. Profesor Ahmad Abdul Majid.
Kenapa tak ada fi'il pun Ustaz tambahkan? Tak ada fi'il kena tambahkan, ni tak ada fi'il pun. Okey, saya nak terangkan. Allah, semua bagi respon. Ustazah Aisyah muda, sesungguhnya Allah adalah yang menguji akan kamu dengan sebatang sungai. Bagus. Terima kasih. Ustazah Aisyah muda. Fatimah, sesungguhnya Allah adalah yang menguji akan kamu. Baik. Kenapa tambahan gini? Apa dia punya rahsia dia? Inna sesungguhnya, huruf inna, huruf taukid, dan dia menukar status mubtada kepada dari marfu' kepada mansub. Allahu berubah dari Allah kerana pengaruh inna. Ini asal mubtada bertukar jadi isim. Mubtali ini adalah khabar bagi Allah. Dan khabar dalam bentuk mufrad. Ya, khabar dalam bentuk mufrad. Dan mubtali ini nama isim fa'il, ya, Sarifah Abdul Fattah. Mubtalina adalah isim fa'il. Isim fa'il ini adalah isim mustaq yang diambil daripada fi'il madhi. Ibtala, yabtali. Ibtala, yabtali. Mubtali isim fa'il yang menguji. Isim fa'il kerja seperti fi'il. Isim fa'il kerja seperti fi'il. Maka kalau dia berstatus mudhaf, mubtali menjadi mudhaf, maka mudhaf ilaih itu boleh disendirikan. Maka mudhaf ilaih itu boleh disendirikan. Terutama dhamir. Boleh tambahkan. Terima kasih Sarifah Abdul Fattah. Isim fa'il. Dan kalau khabar bentuk isim, khabar bentuk isim, menggunakan isim, dia tak ada pengaruh masa. Isim ni bersifat permanen. Ajah anda tu, ajah anda pun ada juga adalah yang menguji akan kamu. Masya Allah. Terima kasih ajah anda. Mubtali isim fa'il yang menguji. Ya. Dan isim ni kerja dia tak seperti fi'il. Fi'il ada pengaruh masa. Sudah berlaku, sedang nak akan berlaku. Sementara isim dia tak ada pengaruh masa. Dia permanen. Lepas itu setengah terjemahan ditambah mesti menguji kamu. Kenapa? Sebab isim sesuatu yang permanen pasti berlaku. Berbanding dengan fi'il tidak. Fi'il dia boleh berubah-ubah. Itu dalam balaghah punya perbahasan. Ustaz Zawi ada sebut sebelum ni. Kalau isim ni jadi satu yang teguh, tepat. Itu bila cerita tentang Allah, banyak menggunakan isim. Ya, isim tak ada pengaruh masa. Past tense, present tense. Fi'il yang ada pengaruh masa. Isim ada sifat, ada bilangan, ada jenis. Itu isim. Dia permanen. Pengaruh isim lebih power daripada pengaruh fi'il. Bila cerita tentang Allah, biasa Allah gunakan isim. Allah jarang guna fi'il. Innal isqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun. Sesungguhnya aku adalah yang pasti menjadikan. Pada dalam balaghah tambah pasti menjadikan. Kerana menunjukkan bahawa isim tu khabar bentuk isim mufrad. Dia tegas. Isim mufrad. Isim khabar mufrad, sorry. Khabar mufrad. Sesungguhnya Allah adalah yang pasti menguji akan kamu binahar. Itu kan nak tambah pasti itu terus balaghah. Tapi kalau kaedah pasti ni sistem harfiah pada fi'il mudhari' muakkad saja. Tak apa, pasti itu jangan tambah. Okey. Itu tambahan untuk pengetahuan ya, info. Sesungguhnya Allah adalah yang menguji akan kamu. Adalah penting. Kerana menunjukkan khabar. Yang menguji isim fa'il dan dia jadi mudhaf, maka mudhaf lain boleh tambahkan. Kerana isim fa'il kerja seperti fi'il. Malah masdar pun begitu juga. Masdar pun begitu, kerja seperti fi'il. Dan isim maf'ul pun begitu juga, kerja seperti fi'il. Mas Fufah Abdullah ni Ain punya kakak. Okey. Baik. Ini jumlah maqulul qaul. Sekaligus menjadi jumlah menjadi maf'ulun bih. Seluruh jumlah ini menjadi maf'ulun bih pada qala. Menjadi maf'ulun bih qala. Telah berkata oleh ia akan ungkapan ini. Akan maqulul qaul ini. Apa ungkapannya? Innallaha mubtaliikum binhar. Maf'ulun bih pun ada juga dalam jumlah. Kalau bentuk mufrad nampak ada. Mansub pada fathah. Itu nampak. Kalau maf'ul bih bentuk mufrad, ada juga maf'ul bih bentuk jumlah. Antaranya ni jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah itu menjadi maf'ul bih.
Biasa maqulul qaul akan jadi maf'ul. Faman syariba minhu falaisa min. Ada man. Fa maka huruf ataf. Man. Ada tu syarti lagi. Maka ada dua jumlah. Syariba minhu. Jumlah syarat. Laisa minni. Jawab syarat. Laisa minni. Fa maka syarat dan jawab. Syaribah, maka barang siapa telah minum oleh ia minhu daripadanya pada sungai tadi, laisa min, maka laisa bukanlah dia. Laisa ni fi'il madhi nakis, madhi nakis, tapi dia termasuk dalam jumlah ismiyah. Laisa minni, bukanlah dia minni daripada aku. Jawab syarat jumlah ismiyah. Maka barang siapa telah minum oleh ia di sini, Ustaz kata kalau ada dhamir mustatir dia, ada fa'il zahir. Di sini mana tak ada? Dia di sini kembali kepada man, barang siapa. Siapa yang minum? Farabitah, ya, fa itu farabitah. Fa pengikat antara dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab. Jumlah syarat, syariba minhu, laisa minni, jumlah jawab syarat. Syariba minhu, jumlah fi'liyah, laisa minni, jumlah ismiyah. Walaupun laisa tu fi'il, tapi dia fi'il yang tak sempurna. Fi'il nakis. Dia sama dengan kana wa akhawatuha. Ya, bukanlah ia dariku. Ya, betul. Salam Harun. Jemahan bagus. Maka barang siapa telah minum darinya, maka bukanlah dia daripada itu. Oleh Lemah Ramli. Farabitah. Ya. Fa pengikat. Rabit yang mengikat. Yang mengikat. Kalau marbut, yang terikat. Tak marbutah. Yang terikat. Rabit yang mengikat. Dia mengikat antara dua jumlah. Jumlah syarat dengan jumlah. Laisa minni. Man lam yat'am, maka barang siapa yang telah tidak ia minum akan dia. Fa innahu minni, maka tidak, maka barang siapa telah tidak ia makan atau ia rasa akan dia, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia daripada. Illa, melainkan man, orang yang igtarafa ghurfatan biyadi, telah mencedok oleh ia akan satu cedokan biyadi, dengan tangan. Dengan tangannya. InsyaAllah. Ini ayat ni ada, saya nak ceritakan. Ini maf'ul mutlak ni. Ini maf'ul mutlak ni saya nak cerita pada hari Khamis nanti, insyaAllah. Iqtarafa ni wazan 5 huruf, kita cerita hari Khamis. Yat'am ni wazan 3 huruf, fa'ala yaf'alu, ta'ima yat'am. Wazan ke 4 huruf ataupun pastikan. Ini nak tahu. Sila semak, buat rujukan. Ini wazan berapa huruf ni? Wazan 3 huruf untuk wazan yang ke berapa? Fi'il 3 huruf untuk wazan yang pertama ke atau yang keempat? Ini kena pastikan. Nah, ni minggu depan, hari Khamis nanti kita akan bincang. Baik, saya nak jemput untuk sesi akhir. Slot akhir, sebagaimana saya janjikan, sesi akhir ni saya nak berikan penghargaan kepada pelajar saya. Orang yang keras, hidup dengan tanpa rasa kasih sayang ibu ayah, tapi dapat bergerak, dapat bangun, dapat bina kehidupan, dapat belajar dengan penuh cikal. Alhamdulillah sekarang melanjutkan pelajaran di Kolej Universiti Islam Perlis, dan sekarang sedang bertugas di Jabatan Mufti Negeri Perlis.
Jadi anak nak menjemput Ustaz Amir Maslan untuk bersama saya pada pagi ini sebagai perkongsian yang bagi saya menarik. Sebab orang yang saya ingin dulu, memang saya pernah ada rancangkan untuk menjemput beliau hadir dalam live saya, dan berbetulan takdir Allah beliau memberi komen pada minggu lepas, hari Khamis lepas, terus spontan saya menjemput beliau untuk hubungi saya. Alhamdulillah beliau hubungi dan saya nak sempurnakan hasrat saya. Niat saya daripada awal, daripada tahun lepas sebenarnya. Saya nak ajak Ustaz Amir Maslan bin Abdullah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Amir Maslan tampil ke pertemuan ini untuk kita berkenalan. Falyatafaddal ma'jura, Ustaz. Bismillah, dengan saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa adha'a qulubana binuril iman. Wassalatu wassalamu ala hadina Rasulillah safwatal anam wa ala alihi wa sahbihi hudatil a'lam wa ba'd. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz punya mukadimah dia dah ada gegon Ustaz ni. Ya, Ustaz. Hantar punya mukadimah dia Ustaz ada menggeletar ni. Ketak ni, orang utara kata ketak ni. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Macam mana belajar? Bekerja ke ada sambil-sambil belajar? Alhamdulillah sekarang dah habis belajar, tengah praktikal lah, tengah buat praktikal, insyaAllah bulan 12 ni habis. Ya. Ustaz boleh sebelum kami nakkan hantar punya tausiah sikit pada slot akhir nanti. Tapi sebelum tu kita nak berkenal macam mana perjalanan hantar Ustaz, boleh cerita sikit. Bermula daripada Batu Ehsan, Taman Maluri. Ketika umur berapa Ustaz hantar datang di Maluri? Okay. InsyaAllah. Okay. Untuk ringkaslah, pengenalan ringkas, saya memang berasal daripada Penang. Daripada kecil membesar di Kampung Pekongsi di Madrasah Ansarul Sunnah dulu, belajar dengan Ustaz Bakhtiar. Jadi daripada situ saya tak lama, saya duduk sampai umur 9 tahun. Lepas daripada situ terus saya ke Mahat Tahfiz Baitul Ihsan di bawah Umi Azizah Abu Ya Umar. Jadi daripada situ sampailah 2017, kemudian saya ke Indonesia setahun untuk sambung pengajian di bawah tajaan Baitul Ihsan juga, dan sempatlah belajar harfiah dengan Ustaz Muzakir, join daurah-daurah, cedek ilmu lah dengan Ustaz, masya-Allah hebat orangnya. Masya-Allah. Dan terusnya 2019 saya sambung diploma di College University Islam Perlis. Alhamdulillah. Jalan ringkas. Walaupun ada cerita-cerita yang tak perlu kita kongsikan di dalam live ni saya. Ya, insya-Allah. Tapi apapun Ustaz, sebenarnya secara peribadi Ana sangat gembira sebenarnya dapat tampilkan hantar dalam program ini, kerana Ana teringin satu hari nanti Ana nakkan hantar beri tausiah kepada semua pelajar-pelajar Ana tentang pentingnya belajar Quran, pentingnya faham Quran, pentingnya belajar bahasa Arab. Dan daripada pengalaman hantar, Ana tengok sini, hantar kalau jumpa orang Arab, hantar akan suka siapa, suka tanya, suka nak berkenalan, suka nak sembang-sembang. Itu antara trik hantar dalam nak memahirkan bercakap, bertutur dalam bahasa Arab. Boleh share sikit Ustaz? Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan adalah antara orang yang beruntung kerana mempelajari harfiah, mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang tuan-tuan belajar ini adalah satu perkara yang amat mulia, yang amat penting. Kita dalam kehidupan mesti nakkan yang terbaik dalam kehidupan. Begitu juga dalam pembelajaran kita, dalam kehidupan seharian kita. Kita adalah belajar perkara yang amat penting, iaitu tentang ilmu Al-Quran. Kerana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada golongan kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan
belajar, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kerana ini adalah satu ilmu yang sangat penting. Nabi kata khairukum, sebaik-baik golongan di antara kamu ialah orang yang pelajari Al-Quran. Tuan-tuan berada di jalan tersebut. Tuan-tuan berada di landasan tersebut. Kerana kita sedang mempelajari Al-Quran. Wa'allamahu, dan mengajarkannya. InsyaAllah tuan-tuan pada satu hari nanti kita akan berkongsi ilmu yang apa kita belajar. Mungkin sedikit akan tapi ia akan bermanfaat. Seterusnya, antara kepentingan lain untuk kita belajar Al-Quran adalah apa yang kita pelajari itu tidak rugi tuan-tuan. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang lain, khairukum man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu Allah gandakan dengan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Untuk alif itu satu huruf, untuk lam itu satu huruf, untuk mim itu satu huruf. Bermakna tuan-tuan terlalu banyak pahala yang kita dapat daripada kita mempelajari Al-Quran, kerana setiap huruf yang kita sebut itu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu perkataan atau satu ayat itu Allah ganjarkan dengan 10 kali ganjaran. Tetapi satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca, itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan, kehidupan kita ini tidak lama. Kehidupan kita ini amat singkat di dunia. Kerana apa? Kita ada matlamat yang kita perlu tuju, iaitu akhirat. Amat malang ataupun rugi orang yang bila mana di hari akhirat kelak, dia tidak ada pembantu, dia tidak ada penolong dirinya. Akan tetapi kita orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong kepada diri kita. Nabi SAW juga bersabda di dalam satu hadis, yang mana Nabi SAW kata, Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Kerana apa tuan-tuan? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kerana Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Nampak tak? Kita mungkin di dunia ini tidak ada banyak amalan yang mampu untuk membebaskan kita di akhirat kelak. Akan tetapi bila mana kita membaca Al-Quran, kita mempelajari serta mentadaburi Al-Quran, lagi-lagi menggunakan sistem harfiah, dengan begitu teliti, dengan begitu detail, kita memahami ayat-ayat Allah, maksud yang tersirat dan tersurat di dalam ayat tersebut, kita mampu fahami. InsyaAllah tuan-tuan, Al-Quran nanti akan memberi syafaat kepada kita. Yang kedua ialah mempelajari harfiah ini mendekatkan kita kepada bahasa Arab. Okey, sebagaimana Ustaz Muzakir beritahu tadi, memang saya ni daripada belajar bahasa Arab, bermula di Betul Islam, saya ada satu tabiat, iaitu saya pantang jumpa orang Arab. Walaupun saya tak boleh cakap Arab sebenarnya. Kita cakap mungkin sedikit-sedikit, mungkin jumpa orang tanya kaifa haluka, tapi itu adalah satu ilmu. Jadi kita jumpa orang pantang, saya tak boleh nampak orang Arab. Bila nampak je kita akan ajak bersembang. Walaupun kadang-kadang bila kita tanya dia cakap kita tak faham, tapi kita anggap ya na'am. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa yang kita cuba itu untuk praktis diri kita, supaya nanti kita boleh pula bercakap bahasa Arab. Mungkin kita hanya tahu satu perkataan, tapi bila kita bersembang hari demi hari, perkataan kita makin tambah, mufradat kita makin tambah. Macam tuan-tuan, mungkin tuan-tuan bermula dengan kelas Ustaz Muzakir daripada minggu yang pertama, tuan-tuan baru belajar bismillah dengan nama Allah. Mungkin bismillah pada ketika itu pun tuan-tuan tak tahu apa maksudnya. Akan tapi sekarang tuan-tuan dah ikut pengajian yang begitu panjang, dah ayat ke-200 lebih, mungkin makin banyak perkataan bahasa Arab yang tuan-tuan dah belajar. Mungkin daripada dulu nak sebut qala pun tak tahu apa maksud, tapi mungkin sekarang dah lebih. Bahkan insya-Allah tuan-tuan pun akan boleh bercakap bahasa Arab. Okey, jadi kenapa pentingnya tuan-tuan belajar harfiah dengan bahasa Arab ini? Adalah kerana bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Al-Quran di dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu mengambil iktibar ataupun supaya kamu menjadi orang yang berakal, iaitu dalam memahami Al-Quran. Itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, kerana dia adalah bahasa Al-Quran itu diturunkan. Mungkin sekarang kalau kita buka terjemahan dah terlalu banyak. Di dalam berbagai-bagai bahasa telah ada terjemahan Al-Quran. Akan tetapi bahasa asal Al-Quran itu adalah bahasa Arab, yang mana tuan-tuan dan perempuan
sedang mempelajari ataupun mendalami bahasa tersebut. Itu adalah sebaik-baik bahasa yang kita pelajari. Selain itu, tuan-tuan, belajar bahasa Arab ini adalah untuk mempermudahkan perjalanan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana agama kita itu di dalam bahasa Arab. Oleh itu kita akan contohlah, kita nak baca kitab hadis. Kalau kita dah faham bahasa Arab, insya-Allah kita boleh baca tanpa perlu kepada terjemahan. Kerana apa? Kerana kebanyakan bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Umar bin Al-Khattab berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min nisfi dinikum." Berkata Umar bin Al-Khattab yang merupakan Khulafa' Rasyidin yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia katakan? Dia katakan, belajarlah kamu bahasa Arab. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ia adalah sebahagian daripada agama kamu. Betul, kalau kita lihat sekarang, kebanyakan ilmu adalah berpuncakan daripada bahasa Arab. Kerana apa? Asalnya agama itu juga daripada Arab. Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Kitab terjemahan Al-Quran, kitab tafsir Al-Quran diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu, kita perlu mempelajari bahasa Arab. Kerana apa? Al-Quran dan bahasa Arab ini adalah satu perkara yang sangat rapat. Jadi tidak rugi, tuan-tuan, ambil masa pagi-pagi mungkin sejam, mungkin 2 jam, luangkan masa bersama ustaz untuk mendengar kuliah harfiah, untuk mendengar pengajian harfiah. Pertama, ia akan menambah manfaat kepada diri kita. Yang kedua, dia akan mengajarkan lagi kita bahasa Arab itu sendiri. Dan tuan-tuan, bukan sekadar boleh bercakap dalam bahasa Arab, tetapi tuan-tuan tahu nahwu sarafnya bahasa Arab itu. Betapa indahnya bahasa Arab. Berubah satu baris akan berubah satu makna yang lain. Kerana tuan-tuan sangat beruntunglah belajar harfiah bersama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muzakir. Anak pun masa belajar terlalu banyak ilmu yang anak ambil, dan ia sampai sekarang memberi banyak manfaat ataupun pengajaran. Masa anak baca kitab, buka kitab, insya-Allah walaupun mungkin ilmu itu kita akan lupa. Tapi bila kita saling murajaah, kita saling mengulang, kita saling buka kitab, kita baca, ia akan mengingatkan kita. Mungkin tuan-tuan kalau masa lapang ulang balik buka ayat yang lepas, contoh minggu lepas tuan baca ayat yang lain, tuan buka Al-Quran, cuba ulang sendiri dengar. Qala, sebab apa qala, tuan akan tahu mungkin fi'il madhi dan segala macam. Kerana apa? Ilmu itu telah diberikan, tuan-tuan. Akan tetapi mungkin kita ini, akankah kita menjadi orang yang mengambil iktibar, kita menjadi orang yang mengambil pengajaran yang akan senantiasa mengulangi ilmu tersebut. Kerana manusia ini terdapat beberapa golongan. Antaranya mungkin orang yang habis saja Ustaz Muzakir end life lagi, mungkin dia dah lupa apa yang dia sampaikan. Mungkin ada orang yang boleh ambil benda tersebut dalam 5 minit ke 10 minit. Mungkin sekali dia nak pergi sarapan pagi, dia dah lupa apa yang disampaikan. Dan ada juga orang yang mungkin berminggu-minggu dia ingat apa yang disampaikan, dia ingat. Kerana apa? Dia saling mengulang. Itulah manusia tu. Kita saling melupakan. Kita sering lupa. Jadi oleh itu kita senantiasa perlu mengingat, kita perlu mengulang apa yang disampaikan. Balik nanti insya-Allah dah habis kelas, boleh buka balik, ada masa luang habis zuhur, habis semayang, kita buka Al-Quran, kita baca balik ayat yang kita terjemahkan pagi tadi. InsyaAllah makin lama makin hari kita rapat dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mungkin boleh menjadi orang yang boleh bercakap bahasa Arab dan memahami nahwu sarafnya bahasa Arab serta balaghahnya Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu saja perkongsian yang mampu saya kongsikan kepada tuan-tuan. Apa yang kurang daripada diri saya, insya-Allah saya berikan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Muzakir. Masya-Allah Ustaz. Ustaz, ana tengok hantar cakap ni, umur hantar berapa Ustaz sebenarnya ni? Umur baru 20 tahun ni. 20 ke? Ya, 20. Yang mudanya. Ya ke dah dekat nak menikah dah. Dah awal lagi. Okey Ustaz. Dia cerita tentang sedikit Ustaz. Tentang perkenalan Quran di mula Madrasah Ansarus Sunnah, kemudian di Pai Kongsi, kemudian pindah ke Baitul Ihsan. Ya. Tentang Baitul Ihsan, sebab Baitul Ihsan banyak beri kenangan pahit manis di sana. Boleh ceritakan sikit tentang Baitul Ihsan Ustaz? Okey, insya-Allah alhamdulillah, daripada saya belajar dulu di Ansarus Sunnah, mula daripada tidak kenal apa-apa tu, tidak mengenal huruf, bahkan nak baca pun tak boleh. Jadi di sana kita mula membaca Iqra, dan sehingga boleh sudah membaca Al-Quran dan menghafal surah-surah lazim. Kemudian daripada jasa baik Ustaz Bakhtiar dan sahabat-sahabat, bawa kepada tempat yang lebih baik, mungkin membawa tempat yang lebih baik, iaitu hantar ke Madrasah Baitul Ihsan.
bermula dengan ialah daripada kecil mungkin umur 8 tahun nak masuk 9 tahun, sekolah pun tak habis. Dulu sekolah di sekolah kebangsaan Kongsi tak habis. Tapi tak apa, saya tak rasa menyesal saya tak habis sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah. Kerana apa? Saya telah ditempatkan di satu tempat yang sungguh baik. Jadi di Mahat Tahfiz Baitul Ihsan. Daripada situ saya dididik untuk belajar Al-Quran dan mendalami serta menghafal Al-Quran. Baitul Ihsan adalah satu Mahat Tahfiz yang memberi perlindungan kepada golongan-golongan asnaf, anak yatim dan fakir miskin. Mereka menjaga, bukan sekadar menjaga, akan tapi memberi ilmu agama yang cukup. Terlalu baiklah apa tu tempatnya. Dan tuan-tuan mungkin kalau ada anak-anak, ada cucu yang mungkin nak sambung Al-Quran, nak mengajarkan Al-Quran, nak bagi anak-anak jadi orang yang berguna di masa depan, insya-Allah boleh tempatkan di sana. Kerana tak rugi tuan-tuan kalau hantar anak-anak di sana. Kerana insya-Allah apa yang mereka pelajari itu adalah ilmu yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu antara yang penting. Mungkin ramai orang yang ada ilmu, tapi adakah ilmu yang mereka ada itu bertepatan dengan Sunnah Nabi SAW? Kerana mungkin nanti di hari akhirat kelak akan ramai orang menyesal. Kerana apa? Sebelum kita nak timbang, tu perkara yang pertama sekali akan kita timbangkan adalah ilmu, tuan-tuan. Yang mana Nabi Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, inna hadzal ilma lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah. Sungguh ilmu itu adalah darah kamu dan daging kamu. Ilmu itu menjadi darah dan daging kita, tuan-tuan. Apa yang kita belajar adalah sebati di dalam diri kita. Dan tentang perkara tersebut kamu akan disoal di hari kiamat. Dan berapa ramai orang yang menyesal di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dialog mereka di dalam surah Al-Furqan. Allah kata wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Bila mana kita amalan catatan itu diberikan balik kepada orang-orang yang zalim, lalu mereka menyesal. Apa yang mereka katakan? Ya laitani, amat celakalah aku, ya laitani, alangkah bolehnya kalau aku ulang balik, aku pulang ke dunia, attakhadhtu ma'ar rasuli sabila, aku akan mengikut jalannya para rasul, iaitu ilmu. Jadi di Baitul Ihsan ini mereka terapkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu apabila kita belajar, kita keluar, kita akan menyampaikan apa yang kita belajar dan itu tidak akan rugi. Kerana apa? Apa yang diajarkan, apa yang kita belajar itu bertepatan dengan garis yang diajarkan oleh Nabi SAW. Al-Quran dan Sunnah. Nah. Allah. Amin. Ana nak bercakap pun, sebenarnya nak cerita tentang Baitul Ihsan, tapi antara cakap Baitul Ihsan tu satu perkara yang baik, dan Ana pun salah seorang yang terlibat dengan Baitul Ihsan. Dah terlanjur begitu, kepada siapa yang berminat untuk menghantar anak, tapi bukan semua, tapi hanya terhad pada asnaf, fakir miskin, anak yatim, dan siapa lagi Ustaz? Hanya orang yang tak mampu saja. Ya, Ini dia. Dan kalau ada sekitar kawan-kawan atau teman-teman nampak ada anak yang terbiar yang perlu diberikan perhatian, boleh menghubungi saya atau Ustaz Amir untuk kita berikan mereka pengisian Al-Quran, pengisian hadis daripada bahasa Arab, semuanya di Baitul Ihsan, insya-Allah. Tausiah terakhir Ustaz, nasihat terakhir sebelum kita berpisah. Okey, insya-Allah untuk penutup sekali, apa yang kita pelajari itu perlulah kita amalkan. Kita perlu sentiasa mengulang. Kerana apa? Mungkin saya pun banyak juga belajar, akan tetapi kita kadang-kadang kita terlupa apa yang kita belajar. Oleh itu kita takut kita akan disoal di hari akhirat kelak. Yang pertama sekali, apa yang penting sekali, kita perlu sentiasa mengulang, sentiasa melazimi majlis ilmu, supaya apa? Supaya kita ini akan terus merasa diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang untuk menghadirkan niat yang ikhlas itu adalah susah, tuan-tuan. Betul, niat ini adalah satu benda yang susah. Kadang-kadang orang yang belajar tu belum tentu niat dia ikhlas. Akan tapi kalau bila mana niat dia ikhlas, keseluruhan hidup dia ikhlas. Kerana apa? Untuk menghadirkan niat ikhlas itu adalah satu perkara yang bukan mudah, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang amat susah untuk menghadirkan ikhlas. Akan tapi bila mana kita sentiasa melazimi majlis ilmu, dia akan memupuk hati kita supaya ke arah perkara yang lebih baik setiap hari. Tuan-tuan, alhamdulillah antara orang yang beruntung, 180 orang, 120 orang yang ada dalam live pagi ni adalah orang yang beruntung. Kenapa? Pagi-pagi tuan-tuan mulakan dengan perkara yang baik, iaitu mentadabburi Al-Quran. Ada satu perkara yang bukan rugi, tuan-tuan. Jadi bila mana setiap hari kita, hati kita disirami dengan Al-Quran, anggota badan kita perlu makan, tuan-tuan, untuk memberi tenaga. Akan tetapi hati dia tidak boleh makan, tuan-tuan. Dia adalah perlu
perlu kepada makanan rohani, iaitu Al-Quran. Hari-hari kita belajar Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, itu akan menghadirkan hati yang baik. Daripada hati yang baik akan tercetusnya ikhlas. Kenapa? Kita sentiasa perlu murajaah, perlu mendekati majlis ilmu. Kerana kita dalam diri kita ada satu benda yang namanya iman. Iman kita ni bukan imannya para nabi yang statik pada satu tahap, yang paling tertinggi, yang tidak akan melakukan kesilapan. Tetapi iman kita ni iman orang yang biasa. Kadang-kadang iman kita bertambah dan iman kita berkurang. Bagaimana iman kita bertambah? Iman kita bertambah dengan ketaatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita akan bertambah dengan ketaatan. Selagi mana kita mendekatkan diri kita dengan majlis ilmu. Tuan-tuan mungkin ada dalam ni istiqamah. Setiap kali ada kelas yang Ustaz anjurkan, kita terus masuk. Kita cari rebut ilmu-ilmu yang diberikan. Kenapa? Dia akan menjadikan keimanan kita makin kukuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan bila mana kita bermaksiat, kita bukan orang yang tidak beriman, dan akan tapi iman kita akan berkurang. Mungkin itu saja nasihat yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan diri tuan-tuan. Serahkan kepada Ustaz Muzakir. Ustaz, sebenarnya ada permintaan Ustaz. Ya, Ustaz. Sebagai penutup, minta anda beri tausiah sedikit, tausiah dalam bahasa Arab sikit. Boleh Ustaz? Bahasa Arab. Boleh Ustaz? Ana pun, Ustaz terus teringin tengok, oi, lama tak dengar Amir cakap Arab. Sudah ni? Allah, tak apa-apa nak ready nak cakap Arab aja macam mana. Apa? Dan dalam 10 patah perkataan pun tak apa. إن شاء الله نتعلم بهذا علم نافع ولعل الله أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن هذا من نسب علم نافع ولعل الله أن يرزقنا علما نافعا لنا. Apa yang diajarkan itu adalah satu ilmu yang bermanfaat, dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat, insyaallah. Nah, tertunai permintaan ramai yang komen nak kami itu, alhamdulillah. Hai, banyak budak Aisar Abdul. Terima kasih semua kerana pagi ini anda begitu committed, terlalu beri perhatian pada perkongsian ini. Alhamdulillah, kita sama-sama doakan semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada adik Amir Maslan yang abangnya akan melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda. Ya, betul. Ya, sama dia dalam bidang apa Ustaz? InsyaAllah dalam bidang Quran Sunnah. InsyaAllah. Dan bahasa Arab. Quran Sunnah dan bahasa Arab. Ya, insyaAllah. Dan mudah-mudahan, dan ingat pesan Ustaz, akan terus ambil master dan PhD. Ustaz dah sebut hantar Dr. Amir Maslan satu hari nanti. InsyaAllah, kalau diberi rezeki, insyaAllah. InsyaAllah, kita sama-sama doakan. Ada 115 yang sedang menonton. Semua doakan untuk Ustaz Amir. Allah berikan kelancaran dalam hidup beliau. Allah berikan kemudahan dan berkahi kehidupan beliau. InsyaAllah. Ustaz memahtikan anda daripada anak kecil, daripada berhingus. Maaf cakap lah. Daripada berhingus sampailah dewasa. Sampai lebih besar daripada Ustaz. InsyaAllah. Dan sekali lagi, suka saya ingatkan, suka saya tegaskan juga, saya pun difahamkan daripada Baitul Ihsan, dan ya, Baitul Ihsan sangat-sangat mengalu-alukan kepada sesiapa yang ada hajat untuk menghantar jiran atau cucu ke, ataupun sesiapa anak-anak yang terbiar, anak yang perlukan perhatian, yang kehilangan bapa, kehilangan ibu, ataupun tidak ada tempat bergantung, dari orang fakir miskin dan asnaf yang memerlukan bantuan, boleh hubungi saya ataupun Ustaz Maslan ataupun Baitul Ihsan sendiri di Taman Maluri, Jalan Wirawati 6. Baitul Ihsan di sana. Boleh hubungi terus kepada Umi Azizah dan Buya Umar. InsyaAllah mereka akan cuba santuni sebaik mungkin, akan berbincang. Tapi hanya dihadkan kepada golongan ini saja. Baik, hadirin sedang menonton yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kerana perhatian anda dalam perkongsian ini. Doakan semoga kita terus istiqamah dalam perkongsian ini dan kita akan jumpa pada hari Khamis nanti. Dan saya selaku
yang pengendali channel Ustaz Muzakir Turau. Ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Amir Maslan kerana sudi untuk tampil berkongsi pada pagi ini. Semoga Ustaz Amir dapat teruskan tugas-tugas sebagai apa Ustaz di Jabatan Mufti? Praktikal je, buat kerja-kerja yang Biasa rutin ya. lah. Dia biasa. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya akan ke Perlis, kita jumpa di Perlis nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Baik hadirin sidang penonton, kita sama-sama sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.